Kena kaji balik, adakah itu musibah ataupun bala? Ada usaha-usaha daripada tangan-tangan tertentu yang nak mengubah apa yang telah diperbuat oleh Nabi SAW, ataupun ianya ada perancangan-perancangan daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Quran tentang musuh-musuh Islam. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Ini surah Al-An'am ayat 6, dia bagi tahu orang dulu lagi canggih daripada kita. Allah Ta'ala kata orang dulu lagi hebat, lagi canggih teknologi dia. Tetapi bila mereka itu engkar kepada Allah, Allah hancurkan mereka. Kami hancurkan mereka dan kami gantikan mereka dengan kaum yang lain pula. Tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian bila datang kepada zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah rahmati, Allah kasihani kita, maka minta pada Allah balak-balak yang sampai kepada umat-umat dahulu sebelum daripada kita ni tak kena pada kita. Dahsyatnya banjir macam Nabi Nuh tak turun pada kita. Kemudian hancurnya umat Nabi Lut, balikkan bumi tak ada kena pada kita. Balak tetap ada sebagai satu peringatan daripada Allah. Tetapi kerana rahmat daripada Allah, dia takkan jadi benda-benda yang begitu. Tetapi tuan-tuan yang saya hormati, ini yang kita kena ingat, yang kita kena fikirkan. Perkara yang paling jelas yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran banyak, antaranya surah Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah kamu apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu ikut. Jangan kamu ikut yang lain. Satu. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala kata ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutlah kamu apa-apa yang telah kami turunkan kepada kamu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Wa'arid anil musyrikin, dan hendaklah kamu berpaling daripada mengikut orang-orang musyrik. Jadi dalam banyak ayat-ayat ni tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dan dalam ayat-ayat yang lain pula Allah Ta'ala memerintahkan kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi mengatakan bahawa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dua benda ni, kamu takkan sesat, yakni Al-Quran dan hadisku ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana pun bala, macam mana pun musibah yang turun kepada umat Nabi Muhammad, ianya tidak akan mengubah perintah-perintah Allah yang diturunkan kepada kita. Ini kena ingat. Banjir macam mana pun, semayang tetap sama. Gempur bumi pun, semayang tetap sama. Dan kalau berubah perbezaan daripada sembahyang dan sebagainya, benda tu ada diperbuat oleh Nabi SAW. Umpamanya Nabi bercakap tentang orang sakit. Sakit, kena sembahyang. Sembahyang yang diajar untuk orang sakit tu Nabi ajar. Sembahyang duduk, misalnya. Fiqh mengajar, sembahyang berbaring. Kalau tak boleh buat haji, ada benda dia. Kalau tak boleh puasa, ada cara dia. Sebab apa? Nanti kamu qada dan sebagainya. Tetapi bala-bala Tuhan ini, perintah-perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi, tidak akan berubah dan terubah hanya kerana sesuatu bala yang berlaku. Peribadatan, beribadah yang diajar oleh Nabi berubah kerana benda-benda tadi. Bukankah ianya telah pun bercanggah dengan ayat Al-Quran yang menyuruh kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini pokok dia. Apa yang Allah sebut dalam Quran, dia tak boleh berubah.
Allah kata, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Kemudian kami utuskan Musa kepada Fir'aun dan kepada pemimpin-pemimpin Fir'aun. Tetapi mereka menolak Nabi Musa. Mereka buat zalim kepada Nabi Musa. Kata Allah, "Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Kamu lihat, pergi lihat apa jadi pada orang yang buat rosak. Maknanya Allah kata, pergi tengok Firaun. Apa jadi pada Firaun? Mayat dia, tinggalan dia sampai kiamat. Gempa bumi ke? Ribut pasir ke? Peperangan di antara Mesir dengan Israel ke? Peperangan yang berlaku sesama mereka ke? Takkan mengubah. Takkan merosak pun badan jasad mayat si Firaun tu. Sebab apa? Sebab Al-Quran kata, "Fanzur," pergi tengok. Tengoklah kamu. Kalau benda tu hancur, kalau piramid tu hancur, keranda dia hancur, mayat dia hancur, di mana relevannya ayat Al-Quran yang mengatakan, tengoklah kamu akibat orang yang buat rosak. Sebab tu mayat Firaun tak rosak, walaupun mereka tunjuk perasaan tak, apa benda ke, siap boleh buat perarakan besar-besaran lagi, memindahkan mayat Firaun. Kalau hari ini berlaku sesuatu perkara sehingga mengubah cara beribadah umat Islam seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW, kena kaji balik. Adakah itu musibah ataupun balak? Balak tidak akan mengubah apa yang Allah Ta'ala sebut dan Nabi bawa. Melainkan ada usaha-usaha daripada tangan-tangan tertentu yang nak mengubah apa yang telah diperbuat oleh Nabi SAW. Sebab itu saya berkali-kali saya cakap, penyelesaian kepada masalah ini ialah cari daripada mana punca benda ini datang. Pendekatan sekarang ialah tidak mencari punca. Kalau kita melihat kepada nyamuk denggi, demam denggi, kita boleh tahu puncanya Aedes. Malaria puncanya tiruk. Taun pencemaran di dalam air misalnya. Tetapi yang ini apa punca dia? Kenapa tak kaji? Sedangkan Islam dan siapa-siapa pun kalau nak menyelesaikan masalah, dia akan merungkai daripada punca awal. Kerana punca awal itulah kita boleh selesaikan setiap permasalahan yang berlaku. Adakah dia datang daripada binatang? Adakah dia datang daripada kelawar? Adakah dianya diperbuat dia oleh orang-orang tertentu untuk disebarkan? Jadi, jangan sampai kita ini memikirkan bahawa kita sekarang berada dalam satu keadaan yang membolehkan kita mengubah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Apa yang Nabi buat, itulah yang terbaik. Tengok-tengok bala yang Allah datangkan, azab yang Allah datangkan, ujian yang Allah datangkan, menafikan kebaikan Rasulullah. Yang ini tak boleh, yang ini tak boleh, yang ini kena tukar, yang ini kena ubah. Tidakkah ianya satu kepelikan kepada kita? Sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran dan hadis, kita meyakini bahawa dianya adalah benar, dia yang paling betul, dia yang paling tepat. Sekarang kita melihat bahawa apa yang diperbuat oleh Nabi dan tinggalan dalam hadis, dalam Quran, orang sudah mula kata tak relevan, tak betul, tak boleh buat, tak boleh buat, tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, macam mana Allah Ta'ala sebut? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bagaimana ayat Allah Ta'ala sebut? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini agama telah sempurna, Islam telah sempurna, semua dah habis dah ajaran dia, dan aku redha Islam sebagai agama aku. Sebab itu berkali-kali saya menyeru kepada pihak-pihak berkenaan, tolonglah kaji balik. Benda ni sebenarnya apa benda sebenarnya? Barulah kita boleh menyelesaikan mengikut sebagaimana yang diperintahkan. Selagi mana kita tak mengkaji daripada awal permasalahan dia, selama itulah kita akan mencuba dan kita akhirnya terperangkap. Makin teruk. Balik kepada asas. Puncanya apa? Selesaikan daripada situ. Sama ada dia adalah berbentuk alami, kejadian alami, ataupun ianya ada perancangan-perancangan daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Quran tentang musuh-musuh Islam
yang nak merosakkan umat manusia. Wallahu a'lam. Kita membaca ayat Al-Quran, kita membaca zikir bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang boleh memberikan mudarat kepada kita, sama ada di langit ataupun di bumi, dengan izin, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sifat orang Islam begitu. Dia yakin bahawa kalau Allah tak izinkan tak jadi, dan kalau Allah izinkan jadi. Sebab tu pergantungan kita, tawakal kita kepada Allah. Tapi masalah dia, sampai bila? Sampai bila benda ini akan boleh diselesaikan? Allah Ta'ala menjadikan kepada kita semua sesuatu ni untuk kita. Allah jadikan udara untuk kita, untuk manusia, untuk binatang. Allah kata dalam Quran, Allazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan semua benda dalam dunia ni untuk kita. Tiba-tiba kita tidak boleh bernafas seperti biasa. Binatang pula yang boleh bernafas seperti biasa. Apa lebih binatang daripada manusia? Sedangkan Allah kata manusia ni khalifah. Tengok-tengok, binatang pula lebih selesa daripada manusia. Ini perkara yang pelik. Kita ada Al-Quran, sumber rujukan kita adalah Al-Quran. Kenapa tak tengok pada Quran? Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Tiba-tiba manusia hidup dalam keadaan terkurung. Ini mengubah makna khalifah. Saya minta nak selesaikan masalah ini, pihak-pihak tertentu tolong kaji balik apa makna khalifah. Allah kata dalam Quran, khalaifa fil ard. Manusia ini ialah khalifah atas muka bumi. Dia yang buat bumi ini, macam mana nak buat kereta, macam mana nak buat rumah, nak buat jalan, nak buat kapal terbang, nak buat perancangan, nak buat jambatan, nak buat lebuh raya, nak masak, nak buat baju, nak buat butang baju. Ni manusia yang buat. Dan benda-benda ini boleh diambil daripada alam. Daripada gunung boleh dibuat batu, buat rumah. Daripada pasir boleh buat bata. Daripada tanah liat boleh buat rumah. Daripada simen, daripada bukit boleh buat simen. Daripada papan, daripada kayu boleh buat rumah. Daripada sungai boleh dijadikan empangan. Boleh dapat ikan daripada kolam. Ini makna khalifah. Dan binatang ataupun makhluk lain tak boleh kontrol manusia. Dia tak boleh kontrol. Jangan lupa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqna insan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia ni sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Maknanya dalam badan dia tu sebaik-baik. Di tangan kita ini pun ada mikrob, ada enzim yang cukup hebat, yang boleh menghadamkan makanan, yang boleh neutralkan, mendeteksikan benda-benda yang berada di tangan kita. Belum masuk antibody dalam badan kita, cukup hebat, immunity yang cukup hebat, immune yang cukup hebat. Allah Ta'ala jadikan ahsani taqwim. Jin tak boleh kontrol kita. Kita lihat dalam kisah Nabi Sulaiman memerintahkan istana Balqis diangkat. Manusia mengalahkan jin. Tak ada siapa pun boleh buat. Yang boleh lawan manusia. Yang maha berkuasa tu Allah, kita fahamlah Allah lah maha berkuasa. Tetapi sesama makhluk. Gunung yang begitu hebat pun manusia boleh robohkan. Laut yang begitu dalam manusia boleh korek. Cari minyak. Tanah yang begitu hebat, manusia boleh pindahkan tanah. Batu boleh dipecahkan. Air boleh disedut daripada dalam tanah buat minuman mineral. Gunung boleh ditebuk beratus kilometer dalam tanah cari arang batu. Manusia boleh buat. Jadi kalau kita mengatakan bahawa
Ada makhluk lain yang boleh mengalahkan manusia. Sama ada makhluk itu makhluk asing, alien, UFO, benda itu bercanggah dengan Quran. Sebab hari ni ada orang kata UFO lebih canggih pada manusia. Makhluk asing lebih canggih pada manusia. Berada, baca Quran berada. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ni khalifah. Maka perlu dikaji balik. Adakah betul satu binatang kecil yang boleh menghalang manusia bersalam dengan orang lain? Biar betul. Menghalang manusia untuk menyedut udara yang Allah bagi dengan penuh kenikmatan pada manusia. Biar betul binatang ini. Yang menjadikan manusia tak boleh nak sembahyang rapat. Jahat betul binatang ni. Powernya. Sampai tak boleh balik kampung. Binatang apa ni yang boleh menghalang orang balik kampung ni? Ini kena kaji. Sebab binatang ini telah mengalahkan manusia sehingga mengatur urusan hidup manusia. Ianya bercanggah dengan Al-Quran yang mengatakan bahawa manusia ini khalifah. Dia yang mengatur hidup binatang. Ular manusia boleh tangkap. Rimau boleh dimasukkan ke dalam zoo. Gajah boleh bermain bola kerana manusia latih dia. Ikan boleh diletak dalam rumah kerana manusia menguasai dia. Tiba-tiba hari ini binatang menguasai manusia, duduk diam-diam. Bila dibuat macam itu, mungkin dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, manusia boleh bertahan. Tetapi kalau dah menjangkau lebih daripada setahun, 2 tahun, dia mengubah fitrah manusia. Akhirnya manusia ini jadi takkan sihat. Fikirannya takkan sihat. Dia akan menghadapi stres. Dia akan menghadapi tekanan kerana bercanggah dengan fitrah dia. Maka tidak hairan selepas ini kemusnahan manusia lagi banyak. Sama ada kemusnahan yang berbentuk rumah tangga akan hancur. Ekonomi akan hancur. Membunuh diri akan menjadi satu kebiasaan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan otak kepada manusia untuk mereka bebas berfikir untuk kemajuan dan kebaikan. Tapi perkara ini menjadikan manusia tidak lagi bebas untuk berfikir. Binatang apa ini cukup hebat. Sampai yang sekolah tak boleh pergi, universiti tak boleh buka. Wah, hebat betul binatang ini. Sampai semua takut pada dia. Tuan-tuan, binatang yang boleh buat macam ini hanyalah satu makhluk. Namanya ialah manusia. Hanya manusia yang boleh buat benda ini kepada manusia. Binatang tak boleh buat. Manusia dia mampu buat kepada manusia. Manusia yang dengki, manusia yang jahat, dia akan buat. Sebab itulah di dalam dunia dia berlaku kepada dunia sepanjang zaman berlaku kezaliman demi kezaliman. Yang menzalimi manusia ialah sesama manusia. Nama dia peperangan. Daripada peperangan wujudlah penjajahan. Maka bila ada penjajahan, wujudlah pengawalan manusia. Tak boleh keluar, tak boleh belajar, tak boleh berniaga, tak boleh jadi pandai. Semuanya diatur oleh penjajah. Bila berlaku peperangan akan wujud penghambaan. Penghambaan tidak boleh bercakap, tidak boleh bersuara, hanya mengikut sahaja. Malah nak memakai pakaian pun dengan keizinan daripada tuan dia. Nak menikah pun tak boleh, kena izin daripada tuan dia. Malah boleh diperdagangkan manusia, boleh jual sana, jual sini. Itu perhambaan. Manusia yang menghambakan manusia. Jadi, cuba kaji tengok. Adakah kita sekarang berada dalam bentuk penjajahan yang kedua? Yang berbeza dengan senjata, yang berbeza dengan peluru dan kekuasaan. Mungkinkah penjajahan ini dalam bentuk yang sekarang? Pengawalan, minda, pengawalan pergerakan. Maka kalau ini berlaku, kita kena bagi tahu balik pada asal dia. Sudah sampai merdeka kali kedua, kita kena buat. Maka akan timbul masalah. Betul kita kata boleh bertahan, kita kena sabar, kita kena sabar. Ya, awak boleh cakap awak sabar sebab awak dapat gaji setiap bulan tanpa perlu bekerja. Macam mana orang yang tak ada duit, macam mana orang yang dibuang kerja, macam mana orang yang kerja tak ada, macam mana yang bisnes lingkup. Berjuta-juta manusia. Ini adalah satu malapetaka yang besar terhadap manusia.
Sedangkan Allah Ta'ala memberikan rezeki yang seluas-luasnya kepada manusia untuk bekerja. Tetapi apabila ditahan, apabila disekat, apa akan jadi pada manusia? Ini kesan yang besar. Sebab itu saya merayu, tolong kaji balik. Jangan ada satu benda yang boleh mengatasi manusia. Manusia adalah kebebasan, nama dia kemerdekaan. Kamu bebas berfikir, kamu bebas bergerak di bawah rangka Islam. Tapi kalau kita membiarkan diri kita dijajah, diikat, sampai tak boleh nak buat apa, kita sendiri yang membiarkan kita sebenarnya dikurung, dijajah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, cuba perhati betul-betul Al-Quran memberi jawapan kepada setiap persoalan kita. Saya bimbang, boleh kita cakap sabar. Bagi orang yang ada duit banyak, bagi orang yang rumah dia besar, halaman dia besar, dia tak ada masalah. Tapi bagi orang yang anak ramai, rumah kecil, duit tak ada, harta banyak, nak beli susu anak, nak beli lampin, nak beli ubat dan sebagainya, ini satu benda yang cukup menyusahkan. Jadi baliklah kepada asal, balik insya-Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kita sebagai makhluk Allah, ahasibanna su'ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Kita tidak akan diiktiraf sebagai orang yang beriman hanya dengan kita mengaku ataupun kita bercakap bahawa aku adalah orang beriman. Belum. Belum. Allah jawab dalam surah Al-Ankabut. Ayat awal-awal dalam surah Al-Ankabut. Apakah kamu menyangka bahawa kamu sudah beriman hanya dengan cakap kamu beriman? Dengan pakai kopiah, dengan pakai baju Melayu, dengan ada janggut sikit, kamu nak kata kamu beriman? Belum, kata Allah. Sehinggalah kamu diuji. Sehinggalah kamu diuji. Dan hari ini, ujian sampai. Setiap manusia akan diuji. Saya diuji. Dia menguji itu sampai menggoncang iman. Jadi kalau kita dah tahu dah bahawa Allah bagi tahu pada kita di dalam Al-Quran bahawa kita akan diuji, ayat Al-Quran tu dah turun kepada kita pada Nabi Muhammad 1400 tahun dulu. Maknanya kita dah baca dah Quran tu daripada kecil. Kamu akan diuji. Daripada kecil kita baca dah, kamu akan diuji. Okey, kalau kita dah diberitahu bahawa kita akan diuji, so buat persiapan mental dan fizikal. Yang timbul masalah kepada kita sekarang ini ialah tak pernah nak rasa bahawa itu ujian. Sebab tu bila akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Bila balak tu datang secara tiba-tiba, mengejut, menyanda dia. Dia jadi dalam keadaan putus asa. Sebab dia tak ingat bahawa itu memang sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk. Ujian akan sampai. Jadi perkara yang pertama yang kita kena buat ialah sentiasa mengingati bahawa ujian akan sampai kepada ujian kematian. Kita tengok aku akan mati, mak bapak aku akan mati, anak-anak aku akan mati, isteri suami aku akan mati. Simpan dalam hati. Setengah orang bila sayang pada anak, sayang terlampau-lampau sampai tak pernah fikir satu hari anak tu akan mati. Bila mati anak tu, tu yang jadi gila. Dia sayang sangat pada mak dia sampai tak nak fikir mak ni hanyalah pinjaman daripada Allah. Satu hari Allah ambil. Bila mati mak dia, apa jadi pada anak-anak dia? Sampai ada kes yang bunuh diri, isteri mati. Kereta yang kita ada ni makhluk yang Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita. Benda baru. Dia ada rosak, dia aksiden. Bila aksiden, kita terima hakikat. Ini harta dunia je, besi je. Dia nak aksiden, dia nak kemek. Biasalah, tak ada apa. Tetapi kalau dia tak bersedia, bila kereta dia aksiden, dia punya marah. Dia maki hamung sungguh. Sampai dia tak boleh terima kereta dia, rumah dia terbakar apa semua. Dia jadi, cubalah kita balik pada kaedah Al-Quran. Al-Quran bagi tahu bahawa di situ adalah ujian untuk awak. Jadi kalau jadi apa-apa, kita boleh accept. Ini mental kita dah buat dah. Nombor satu kena ada benda-benda itu. Kita kena simpankan di dalam hati kita. Ada penyelesaian terhadap masalah ini. Awak sakit, ada penyelesaian. Awak ada masalah rumah tangga, ada penyelesaian. Awak ada masalah fitnah, akan ada penyelesaian atas masalah fitnah awak. Jadi,
Kalau kita dah tahu bahawa dia akan ada penyelesaian, apa masalah kita? Yang kita nak takut sangat. Tenang, sabar, jalan penyelesaian tu awak cari, insya-Allah Allah tolong awak. Yang ketiga, kita kena ingat Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah tidak akan menimpakan kepada kita sesuatu yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang Allah bagi pada kita tu, Allah tahu kita boleh handle. Dia takkan bagi kepada kita sesuatu yang kita tak mampu. Allah Maha mengetahui. Maka bila Allah datangkan kepada kita ujian, ingat Allah bagi tu, Allah tahu kita mampu handle. Jangan sampai buat tindakan yang buruk. Ya, buat satu tindakan yang syirik. Sampai dah kata dah tak ada jalan lain, dah tak ada jalan lain. Ini saja jalannya saya terpaksa buat. No. Akan ada jalan penyelesaian. Awak carilah. Kenapa awak ni sempit sangat pemikiran? Rahmat Allah ni luas. Kenapa awak sempitkan? Bila kita sabar dan kita redha, kita kena ingat bahawa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi bila kita yakin bahawa Allah bersama dengan kita, Allah akan bantu kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kena ingat musibah dan ujian yang datang kepada kita ni tuan-tuan untuk menjadikan kita lebih baik. Sepatutnya begitu. Bukan menjadi makin renggang dengan Tuhan. Sepatutnya bila datang ujian, musibah, kita makin cari Tuhan. Bukan makin jauh daripada Tuhan. Sekarang saya lihat, penyelesaian dia makin jauh. Makin sunyi. Makin tak mengharap. Kita dah jarang dengar solat hajat berjemaah. Dah jarang dengar. Kita tak minta pada Tuhan pun. Seolah-olah dalam bab ini Tuhan pun tak boleh selesai masalah kita. Seolah-olahnya begitu. Tuhan pun tak boleh bantu kita ni. Ini besar kes ni. Biar betul kau. Kenapa tak minta pada Tuhan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta kepada Tuhan, satu dengan cara berdoa. Satu dengan cara taubat. Satu dengan cara meniru apa yang diperintah oleh Nabi dan diperbuat oleh Nabi dan juga mengambil daripada Al-Quran. Jadi Allah akan bersama dengan kita. Sebab itu Allah kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan berikan rezeki kepada kamu daripada jalan yang kamu tidak duga dan akan diberikan jalan keluar daripada masalah. Jadi yang saya buat, saya tak kata saya baik. Na'udzubillah. Tapi apa yang saya buat bila datang musibah, saya nak latih diri saya, aku makin baik, aku kena baik lagi, aku kena banyakkan ibadat lagi. Nanti Allah tolong aku, Allah tolong aku. Dan selalu saya fikir, bila datang satu ujian, bila datang satu musibah kepada saya selalu fikir dalam kepala otak saya, Allah nak bagi nikmat lepas ni. Allah nak bagi ganjaran lepas ni. Allah nak bagi benda lain lepas ni. Saya tunggu apa benda yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan selalunya tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala bagi cukup menyeronokkan, cukup mendamaikan, cukup mententeramkan jiwa. Dalam keadaan sekarang ini, adakah Allah tak mengetahui? Adakah Nabi tak bagi pesan kepada kita apa yang perlu kita buat di saat kita berada dalam keadaan macam ini? Disebutkan kepada kita tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda. Nabi kata selepas kewafatan baginda akan berlaku perselisihan sesama orang Islam yang cukup hebat. Ikhtilafan katsira. Yang sampai membingungkan orang awam. Jadi bingung kita. Mana satu yang betul ini? Mana satu yang betul? Fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan nampak perselisihan. Dan hari ini perselisihan sudah berlaku. Sudah berlaku. Apa yang perlu kita buat? Tak adakah solusi
yang diajar oleh Nabi? Jawapan dia, mustahil Nabi tak ajar. Mustahil Quran tak bagi tahu. Al-Quran ini adalah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup dalam dunia ni. Macam mana cara dia? Bila ada ujian, bila ada musibah, apa yang perlu dibuat? Bila dapat nikmat, apa yang perlu dibuat? Baik, kita lihat. Masalah yang kita hadapi sekarang ini ialah macam mana ni? Mana yang betul, mana yang salah? Dalam Islam dah ada dah yang betul. Yang betulnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin. Maka pada saat itu hendaklah kamu berpegang kepada sunnah aku dan sunnah khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnah aku dengan gigi geraham. Maka pada masa itu ikut yang Nabi punya. Itu solusi dia. Aku ikut Nabi. Aku bukan ikut Ustaz Kazim. Aku ikut Nabi. Nabi itu garanti betul. Dan Nabi dia tak ada kepentingan apa dengan kita. Dia dah ahli syurga. Tetapi atas dia tu Nabi, dia sayang pada kita. Dia pesan kat kita. Nanti kamu akan tengok perselisihan yang banyak sesama kamu. Masa tu kamu nak pegang apa? Peganglah sunnahku. Peganglah sunnah Khulafa'ar Rasyidin. Dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Walaupun susah, pegang betul-betul. Jangan lepaskan. Kita mempunyai Al-Quran. Maka Allah Ta'ala sebut berkali-kali kepada kita di dalam Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan kepada sesama manusia. Liyubayyina lahumul ladzi ikhtalafu. Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Untuk menerangkan apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Maka Al-Quran bagi jawapan. Kalau kita meminggirkan Al-Quran, kita takkan selesai masalah. Al-Quran bagi semua. Tuan-tuan yang saya hormati, di samping kita mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan, maka yang paling besar sekarang yang kita kena ikut ialah, kalau kita ambil, misalnya kita dah ambil tadi 2 dos misalnya, jangan lupa ambil juga 2 dos Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa 2 dos ni. Kita hari ni duk diperingatkan 2 dos. Yeah. Tapi kita jarang diperingatkan dengan 2 dos yang sangat besar, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ingatkan sama dos-dos ini. Jangan lupakan terus Quran dan hadis. Jadi saya minta kepada tuan-tuan yang saya hormati, sama ada tuan-tuan sudah divaksin ataupun belum divaksin, janganlah bergaduh. Jangan kita timbulkan mengatakan bahawa orang yang dah ambil vaksin ni tak betul, orang yang tak ambil vaksin tak betul. Ini perselisihan yang memang orang nak. Memang kalau bergaduh sama-sama kita, akibat daripada benda ini, memang musuh-musuh Islam tepuk tangan. Kita kena ingat tuan-tuan, jangan sampai perkara ini menjadikan kita rugi di kemudian hari. Sampai kita membusuk, buruk di antara satu sama lain. Dia nak ambil, itu hak dia. Dia tak nak ambil pun itu hak dia. Bukan dia tak nak ambil vaksin tu, dia benci vaksin. Tak. Ada orang yang tak ambil vaksin sebab dia ada penyakit. Tak boleh dia ambil. Doktor nasihatkan jangan ambil lagi. Awak ada sakit kronik. Awak mempunyai alahan yang teruk. Kalau awak ambil, benda ni tak sesuai dengan awak. Jadi bukan orang yang menentang itu, bukan dia benci, bukan dia anti. Dia tahu tentang kondisi badan dia. Dan kita pun faham. Sepatutnya disiplin ubat, kita faham. Yeah. Bukan semua orang boleh makan ubat yang sama. Saya kencing manis stage 2.
Saya tak boleh ambil ubat stage 3. Tak boleh ambil ubat dos sampai ubat 4. Tak boleh. Doktor kena bagi saya ubat yang sesuai dengan tahap kencing manis saya. Jadi, ada orang yang sakit jantung. Saya makan ubat cair darah. Sampai sekarang saya makan ubat cair darah. Pasal saya ada masalah jantung. Saya tak boleh makan ubat untuk orang yang kena dia pakai pacemaker. Di antara yang pakai stent dengan pacemaker berbeza. Ubat tak sama. Sebab tu dalam benda ini pun kita kena faham mana boleh benda yang sama diberi kepada orang yang sama tanpa mengikut keadaan dia. Mesti dia ada sebab-sebab dia tolak. Jangan sampai bergaduh, jangan sampai kita bertekak. Ini Ustaz, ini ikhtiar. Ya, itu ikhtiar awak, silakan. Tadi orang lain tak nak ambil ni, dia tak nak ikhtiar ke? Tak. Awak pakai kereta Toyota, kereta juga. Dia pakai kereta Honda, Honda juga. Yeah. Boleh tak Toyota kata pada Honda, awak betul, awak bukan Honda, awak bukan kereta. Saya je kereta. Tak. Ikhtiar, awak ikhtiar dengan vaksin. Ada orang berikhtiar dengan benda lain. Ada orang yang berikhtiar dengan ubat-ubatan lain. Tolonglah ikhtiraf sama. Ikhtiar itu bukan dia ada satu jalan saja. Ikhtiar. Jadi dalam bab ini saya harap kalau boleh kita menghormati di antara satu sama lain. Jangan sampai kita bertelagah membenci di antara satu sama lain. Yang daripada satu sudut, sudahlah kita ketinggalan, kita jatuh banyak dalam berbagai bidang sekarang, akhirnya kita membawa kepada pertelingkahan. Orang sekarang bergaduh macam-macam hal. Bergaduh dengan politik sampai sekarang tak habis. Kemudian kita bergaduh tentang fahaman, aliran di dalam Islam. Ada yang fahaman aliran ini, ada aliran ini, ada aliran ini. Kita bergaduh lagi. Dan sekarang kita masuk pula bergaduh dalam yang terbaru, awak dah vaksin ke belum? Ini saya rasa akhirnya kita akan jadi berpecah belah semakin teruk. Jadi saya harap pada pihak-pihak berkenaan, tolong perjelaskan betul-betul bahawa risiko untuk mendapat COVID sama ada awak divaksin atau awak belum divaksin, kedua-duanya boleh mendatangkan risiko dan mendapat risiko. Amalkan cara hidup yang sihat. Pemakanan yang sihat, tambahkan antibody dalam badan. Itu yang kena buat sekarang. Apa makanan yang boleh menambahkan imun, apa cara hidup yang boleh menambahkan antibody imun dalam badan supaya kuman COVID tak datang, dan kalau datang boleh dikalahkan dengan antibody yang ada pada awak, cara hidup awak, cara pemakanan awak. Dan Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita bagaimana untuk mendapatkan antibody yang kuat. Di antaranya membuangkan kotoran dalam badan. Kenapa kita tak galakkan orang memakan kurma? Nabi suruh makan kurma 7 biji sehari supaya membuangkan virus, membuangkan racun dalam badan kita. Tolong hebatkan balik benda ini. Kenapa kita tak amalkan sunnah Nabi ketika berwuduk? Salah satunya memasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan balik. Dan bersugi. Semua benda ini adalah melibatkan bidang pernafasan, bidang mulut yang sekarang menjadi serangan COVID, tempat COVID. Nabi sebut benda-benda ini untuk kebaikan kita. Begitu juga dengan pemakanan-pemakanan yang lain, seperti madu lebah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahli ayat yang ke-69. Fihi shifa'ul linnas. Dalam madu lebah itu menjadi ubat kepada manusia. Dan Nabi sebut 3 hari dalam sebulan, kalau kita minum berturut-turut pada waktu pagi, salasa ghadawatin, maka kata Nabi, kamu tidak akan kena penyakit-penyakit yang berat. COVID adalah penyakit yang berat, yang boleh mati manusia. Maka amalkan sunnah Nabi, ajaran Al-Quran, madu lebah itu yang kuat. Minum dia pada waktu pagi, sebelum sarapan, sebelum apa-apa masuk dalam perut, selama 3 hari berturut-turut. Benda ni Nabi ajar. Dan bagi orang yang batuk, di antara tanda-tanda COVID ialah batuk yang berterusan, yang sangat teruk. Yang paling mudah dibuat ialah minum madu bersama dengan lemon. InsyaAllah boleh menghilangkan batuk. Jadi semuanya itu diajar oleh Nabi SAW. Sama ada kita nak percaya ataupun tidak, itulah yang menjadi masalah. Sama ada kita dipromosi atau digalakkan, itulah yang masalahnya. Cubalah tuan-tuan, di samping kita melaksanakan
SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, benda-benda ini juga perlu pihak berkuasa war-warkan di dalam media seperti mana diwar-warkan perkara yang lain untuk umat Islam dan umat manusia di Malaysia ni keseluruhannya mengamalkan apa-apa yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang paling kita kena bersyukur ialah wujudnya ma'had-ma'had tahfiz, sekolah-sekolah agama, pondok dan sebagainya. Pertama, kenapa? Kerana mereka ini berapa banyak menjalankan operasi menggunakan dana sendiri, menggunakan pembiayaan sendiri tanpa melibatkan daripada dana-dana kerajaan setiap tahun. Berapa ratus ribu pelajar yang belajar tahfiz, yang mereka ni tak minta pun dana secara langsung daripada kerajaan. Dia berbeza dengan sekolah-sekolah biasa. Gaji guru berapa? Kos berapa? Sebab itu di antara peruntukan yang paling besar ialah peruntukan dalam perbelanjaan ialah pendidikan. Berpuluh bilion. Bilion bagi. Tapi yang sampai kepada tahfiz tak sampai banyak pun. Sebab dia bukan menjadi satu kewajipan kepada pihak pemerintah nak bagi setiap tahun berapa yuran, berapa dana. Ada itu atas ihsan bagi. Dapatlah 100 juta setahun nak bahagi dengan beratus-ratus buah sekolah. Sebab itu sekolah-sekolah tahfiz ini, kita kena ucap terima kasih. Mereka mengurangkan beban dana yang besar untuk menyelenggara budak-budak sekolah. Tak menyelara gaji-gaji guru, rumah-rumah dan sebagainya. Ini yang orang tak nampak. Patutnya dibantu, ditolong lagi sekolah tahfiz. Yang kedua, mereka melatih beratus ribu pelajar untuk menjadi baik. Jadi orang yang hafal Quran ni insya-Allah baik. Jadi kalau lah buat kajian tengok daripada ratusan ribu lulusan tahfiz, berapa ramai yang hisap dadah? Berapa ramai yang hisap dadah? Berapa ramai yang masuk penjara? Cuba cek tengok di penjara tu, cuba angkat tangan banduan. Dalam satu penjara ada 1,000 orang. Tolak bukan Islam, 600 orang Islam. Tanya 600 orang Islam, siapa sini tahfiz? Siapa sini sekolah tahfiz? Jadi di mana yang kata pendidikan tahfiz tu gagal? Dia nampak gagal tu sebab tak pakai tie. Nampak gagal, dia pakai jubah. Nampak kolot. Lepas ni tahfiz kena pakai tie, pakai kot. Baru nampak standard sikit. Kita hari ni menilai dengan pakaian ni masalah dia. Menilai daripada situ. Dia tak nilaikan hasil. Hasil yang begitu hebat. Dan jangan kita ingat bahawa budak-budak tahfiz ini adalah nanti nak keluar nak jadi nak jadi imam, jadi Bilal. Apa kalau pandang lekeh kepada imam dan Bilal? Jangan pandang lekeh. Semayang tu benda besar. Kalau orang tanya pada kita, apa benda yang paling besar dalam dunia sekarang ni? Jawapan dia semayang. Siapa yang di hadapan kita waktu kita semayang? Ke imam. Engkau pandang lekeh pada imam. Ini perangai orang kita ni. Dia pandang hebat, orang tu hebat, orang ni hebat. Yang tutup lebay tak hebat. Yang jaga rumah Allah tak hebat. Tetapi, ramai daripada budak tahfiz ni yang jadi profesional. Ada kawan saya jadi ahli politik. Ada kawan saya menjadi doktor. Dia hafiz Quran. Sebab itu ada orang yang menghafaz Al-Quran pada usia 6 tahun, 7 tahun supaya bila dia habis 15 tahun dia dah boleh Quran dan dia boleh study pelajaran yang lain. Kita melihat bahawa mereka ini bergantung sepenuhnya dengan yuran. Dan ada yuran yang mak bapak tak bayar. Memang tak bayar sebab anak miskin, yatim dan sebagainya. Jadi ustaz ni lah yang cari duit. Dia berniaga, dia buka kebun, kadang dia buat kelubat, kadang dia ceramah. Tetapi kita melihat sejak berlaku pandemik, semua terhalang. Mak bapak tak nak bayar yuran. Sekolah saya tahun lepas, mak tahfiz kita stop lah. Memang tak mampu dah. Tahun 2020 kita stop. Memang tak mampu nak jalan lah. Yuran tak boleh kutip. Tak ada aktiviti boleh buat. Ceramah tak boleh buat. Apa pun tak boleh buat.
Akhirnya 2021 tutup, dan 2021 kita buka Mahat Tahfiz yang hanya mengambil 10 orang, 15 orang saja. Berapa ramai guru-guru yang telah pun berhenti, terpaksa dia berhenti sebab tidak mampu lagi untuk membayar gaji dan kos-kos yang lain. Jadi saya duk fikir, berapa lama lagi sekolah tahfiz ini akan bertahan kalau keadaan ini berlaku. Dan saya takut bila Mahat Tahfiz ditutup, selama ini ratusan ribu seluruh Malaysia dari Sabah sampai Perlis orang menghafaz Al-Quran. Setiap malam, waktu orang rakyat Malaysia tidur, ada anak muda-muda yang menghafaz Quran. Waktu orang lain sedang seronok bermain bola sepak, budak-budak ni membaca Quran. Waktu orang lain seronok duk tengok dalam TV, duk seronok duk tengok TV, tengok panggung wayang, budak-budak tadi begini geleng kepala duk hafal Quran. Dia ada cover. Berapa ramai yang duduk dalam disko, dalam dandut, tapi budak-budak ni duduk dalam surau di sekolah dia orang hafal Quran. Mungkin kerana adanya anak-anak kecil ini yang mulia hatinya, yang bersih hatinya. Cikgu-cikgu dah bersen gaji dia. 750. 1,200. 1,200. Ada yang 700. Tapi mereka tetap nak mengajar budak-budak. Mulianya gaji cikgu-cikgu tahfiz. Mereka baca Quran. Saya duk nampak kerana mereka inilah agaknya Allah Ta'ala duk tahan balak ni jangan sampai pada kita. Sana hafiz, sini hafiz, sana tahfiz, situ tahfiz, sini ma'at, sana ma'at. Tapi ma'at ni sekarang sunyi. Sunyi. Tak lagi nampak di masjid budak-budak pakai serban putih, jubah putih, itu budak tahfiz. Sekali datang 2 van. Dah 2 tahun tak nampak. Mana pergi dia orang? Saya takut tuan-tuan, rahmat Allah akan hilang. Kasih sayang Allah akan hilang. Ya, mereka boleh baca Quran di rumah. Tapi berapa ramai mak bapak yang tak tengok. Mereka hari ni main TikTok. Mereka dah letak Quran. Mereka dah mula sibuk dengan gadget masing-masing. Dulu di Mahat tak boleh tengok. Bila balik dah 2 tahun. 2 tahun. Berapa ramai lagi yang ustaz dan ustazah buat PDPR, budak-budak baca Quran tahfiz. Ada yang tutup pun. Saya takut tuan-tuan yang saya hormati, rahmat Allah hilang. Kasih sayang Allah hilang. Al-Quran sudah tak dibaca. Al-Quran sudah tidak lagi ada orang yang hamalatul Quran. Yang menghafaz, yang menanggung dia. Sedangkan Allah berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Termasuklah yang menjaganya ialah yang menghafaz Al-Quran. Tapi kalau Mahat Tahfiz ditutup kerana tak mampu, saya bimbang benda-benda yang tak elok akan sampai pada kita. Jadi sama-samalah tuan-tuan kita doa mudah-mudahan kembali meriah balik, kembali ceria balik supaya rahmat Allah tak putus kepada kita. Saya konsisten sampai sekarang walaupun pelbagai tekanan yang saya hadapi. Cercaan, makian, ugutan dan sebagainya. Saya tetap cakap. Saya sebut tentang fitnah. Sebab Nabi sebut. Kadang-kadang kita kata, aku buat macam ni supaya tidak mau mengelakkan, supaya aku nak mengelakkan fitnah ke atas agama aku, fitnah ke atas masjid. Sebab tu aku buat macam ni. Nanti orang kata masjidlah puncanya, masjidlah jadi puncanya. Sebab tu kita kontrol macam ni supaya tak jadi fitnah. Saya cakap, tak betul tu. Nanti dia akan jadi fitnah lebih teruk kepada masjid. Dulu kita tak bagi orang datang dan sebagainya supaya nak mengelakkan fitnah jangan berlaku pada masjid. Nanti orang kata masjid di pusat penyebaran. Saya kata tak, ni rumah Allah. Nanti kalau awak buat macam ni,
Nanti dia menjadi fitnah yang lebih besar terhadap agama awak, terhadap agama kita. Saya cakap benda tu. Tapi orang hentam saya. Ustaz Kazim mengaji di mana? Bukan ahli, bukan ulama. Saya diam. Berapa lama saya diam? Saya malas, saya sedih entah. Saya cakap fitnahnya apa? Fitnahnya ialah orang dah rasa selesa tak ke masjid. Budak-budak dah rasa selesa tak ke masjid. Kalau dulu sembahyang Jumaat, kalau tak pergi sembahyang, kita rasa susah hati. Tapi anak-anak muda satu hari nanti dia rasa seronok tak sembahyang. Dan dia seronok pergi berjalan. Sebab dia tak rasa dah kekuatan ikatan pada masjid dan sebagainya. Yang ini yang berlaku. Dan orang sudah tidak mengenal lagi apakah itu sunnah agamanya. Orang lupa dah sunnah yang asal. Dan orang menganggap yang baru ini sebagai sunnah. Ini fitnah yang besar. Dan tidak heran nanti tuan-tuan akan lihat budak-budak muda ini akan sembahyang macam yang mereka nampak di rumah mereka. Sepatutnya di rumah ni boleh sembahyang macam mana yang dulu-dulu sembahyang, yang Nabi buat. Tapi mereka tetap buat jauh-jauh. Sebab apa? Sebab yang tu yang aku nampak. Itulah fitnah dia. Orang sudah tak kenal fitnah sunnah yang asal. Dan orang mula menjadi selesa dengan perkara yang baru. Jadi ini yang saya minta. Tapi bila saya cakap macam itu, orang maki saya. Orang hentam saya. Saya kata sabar Ustaz dulu. Benda ni. Jangan cakap macam itu. Tapi itu dia lah. Saya kiri kanan depan belakang. Sebab tu saya malas nak cakap. Banyak orang tanya saya. Saya kata no comment. Saya akan jawab no comment, no comment, no comment, no comment. Saya tak mau. Sebab saya bukan ahli. Saya bukan bidang saya. Tapi sampai bila saya nak kena diam kalau benda tu depan mata saya? Saya takut nanti saya akan dihadapkan di hadapan Allah. Apa saya nak jawab depan Tuhan? Apa saya nak jawab? Engkau langsung tak bersuara. Engkau ni takut aku ke takut pada manusia? Kita akan berdiri di hadapan Allah seorang-seorang. Kita berdiri depan hakim dalam mahkamah pun kita seriau. Dalam mahkamah pun kita seriau. Padahal hakim tu pun manusia. Yang kita akan berdiri di hadapan Allah tu Tuhan. Yang maha besar. Kita sangat kecil. Allah nak tanya. Apa yang kamu buat di dunia? Apa yang kamu buat terhadap agama aku di dunia? Nak jawab apa? Bila saya baca hadis Nabi tentang malaikat menarik, membuang orang yang nak minum air telaga Kausar. Malaikat buang, malaikat halau jauh-jauh. Dihumban. Tak boleh minum telaga Kausar. Nabi tanya kenapa? Mereka bukan rumah aku kah? Mereka tu rumah aku. Nabi tanya kat malaikat. Malaikat bagi tahu kenapa mereka dihalang daripada minum telaga Kausar dan dihumban jauh-jauh. Malaikat bagi tahu. Saya takut benda tu jadi kat saya. Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Sebab kita nak jumpa Allah. Kita dah menuju ke arah itu. Kalau kita baca hadis-hadis tentang fitan, hadis-hadis tanda-tanda kiamat, semuanya menjurus ke arah itu. Hanya orang yang menutup pintu hati yang kata, dah ini bukan tanda kiamat. Dah. Ini kiamat lambat lagi. Jangan cakap macam itu. Okey, jangan cakap. Balik buka Quran. Allah datangkan kepada kita ni tanda supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Allah bagi tanda janggut putih. Saya tadi lepas sebelum Jumaat tu saya duk teri misai. Misai saya sini dah putih. Sini dah putih. Apa tanda ni? Tanda saya dah tua. Dah ada sikit putih-putih. Aku ni dah nak mati dah. Aku ni dah tua. Sebab tu uban ni tuan-tuan. Satu tanda Allah kasih pada kita. Supaya kita ingat pada Allah. Tapi kalau Allah dah bagi uban di kepala, uban di muka, uban di misai, uban di janggut, pun masih kita belum sedar. Apa nak jadi kita ni? Tanda tu ada pada diri awak. Dan tanda tu ada pada sekeliling awak.
Sepatutnya awak jadi makin baik sebab Allah dah bagi peringatan. Saya masih ingat lagi tahun 80-an. Waktu tu saya tingkatan 2. Tahun 86 saya tingkatan 2. Kami ni orang kampung saya, orang tempat saya di Felda saya. Orang datang rumah kami baca Quran. Mak saya tu ustazah. Beratus orang datang mengaji sehari. Daripada pagi, petang, malam. Dan malam saya mengajar juga. Saya pun pasal ramai datang, mana boleh mak saya seorang. Saya masa tu duduk dengan mak. Jadi saya pun ajar. Bila satu malam, budak tu saya panggil untuk baca depan saya. Dia kata, dia tunjuk dekat saya, Al-Quran tu kosong. Sedangkan ayat yang dia baca tu, yang kosong tu, ialah ayat yang semalam. Malam semalam dia baca, ayat masih ada. Malam ni dia baca, ayat dah tak ada. Pergi ke mana ayat? Kalau tuan-tuan ingat, zaman tu ialah zaman heboh satu Malaysia, Al-Quran hilang daripada mushaf. Dia jadi di rumah saya. Depan mata saya. Semalam saya dengar budak tu baca Quran depan saya. Saya tengok ada tulisan, hari ni, malam ni tak ada. Dia bukan satu muka, dia ambil separuh, satu ayat. Jadi, masa tu saya tingkatan 2. Kalau saya tak berubah jadi baik, sedangkan benda tu depan mata saya, Al-Quran hilang daripada resam dia, mushaf, saya adalah orang yang paling bodoh sekali. Allah dah bagi peringatan macam tu pun saya nak jadi jahat. Jadi kalau kita ambil tanda-tanda ini untuk membentuk diri kita menjadi baik, itulah sepatutnya mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tanda-tanda yang berlaku sekarang ni makin kita jauh. Hari ini kita lihat manusia mati mendadak begitu ramai. Ada hadis tentang kematian mendadak sebagai akhir zaman? Ada. Hari ini kita lihat orang perempuan mengatasi orang laki-laki. Betul? Dah ada hari ini. Semua orang perempuan boleh buat. Nabi kata di akhir zaman banyaknya tulisan. Pembacaan tulisan ni punya banyak. Betul tuan-tuan? Hari ini kita lihat. Bahan bacaan punya banyak. Jenuh nak baca hari ini. Nabi sebut di akhir zaman nanti. Kasut memberitahu apa yang kamu buat. Hari ini betul, CCTV boleh letak dalam kasut, boleh letak di mana-mana, boleh rakam apa yang kita buat. Betul tuan-tuan. Apa tanda-tanda kecil kiamat, semua dah berlaku. Masjid jadi kosong, dah berlaku. Al-Quran orang tak amalkan, orang tak baca, dah berlaku. Orang Islam dah tak kenal lagi tentang Islam dia, dah berlaku. Berlakunya balik umat Nabi Lut. Hari ini berlaku secara terang-terangan berlaku. Jadi sepatutnya tuan-tuan, kita makin rapat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Islam. Supaya Allah jaga kemuliaan kita. Berikan kebaikan dan pelihara kita. Dia buat kajian dan dia ambil tikus. Tikus 2 grup, tikus 1 grup, tikus ni bagi makan je, tiap hari makan je. Satu grup ni dia bagi makan hari ni esok puasa, hari ni makan esok puasa. Tikus yang berpuasa ni, yang puasa hari puasa ni, dia kuat untuk bertahan daripada penyakit tu.